Munculnya kerajaan Israel ini ialah selepas jatuhnya kerajaan Islam. Lepas jatuhnya khalifah kita, maka muncullah kerajaan Israel yang dibina oleh British, Perancis bagi pihak Yahudi. Dan mulalah mereka datang, kita reflect kembali sejarah kita. Ini adalah kapal pertama yang membawa orang Yahudi. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, amin, nasta'in. Wassalatu wassalamu ala syafil anbiya wal mursalin wa alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Pak Imam, Pak Muzi, Pak Bilal, muslimin yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah. Syukur dapat bersama sekali lagi selepas barangkali kali pertama malam final World Cup. Dan ini kali kedua. Dan saya diminta untuk tajuk yang khusus, tapi izinkanlah saya untuk membincangkan tajuk semasa atau contemporary. Tajuk malam ini kita lihat tentang Israel diheret ke Mahkamah Antarabangsa ICJ. Dan kita mulakan dengan ayat surah Isra A'udzubillahi wa qadaina ila bani Israil fil kitab la tufsiduna fil ardi marratayn wa ta'lunna 'uluwan kabira. Shadaqal azim. Dan kami telah tetapkan kepada Bani Israel dalam kitab Taurat, pasti kamu akan lakukan kemusnahan total di atas muka bumi 2 kali dengan kemusnahan yang besar. Itulah yang Allah sebut dalam Al-Quran. Bani Israel akan mengadakan konspirasi atas satu kemusnahan di atas muka bumi 2 kali. Ahli tafsir mengatakan kali pertama ketika mereka membunuh para anbiya satu masa dulu. Mereka membunuh para anbiya yang didoskan kepada mereka, dan satu masa akan sekali lagi mereka melakukan kemusnahan. Itu sebahagian daripada pandangan ahli tafsir. Dan ada yang berdapat bahawa kali kedua ialah yang sedang kita hadapi sekarang. Mereka melakukan kemusnahan di berbagai dunia, dan khususnya mereka melakukan kemusnahan di Palestin. Perjuangan Palestin yang begitu lama, sejak negara mereka diambil oleh Yahudi pada tahun 1948, perjuangan mereka tidak pernah berhenti. Perjuangan mereka akhirnya meninggalkan sebuah negara yang kecil daripada sebuah Palestin yang tinggallah Gaza dan West Bank. Selepas perjuangan begitu lama dan mereka dibunuh berkali-kali, dizalimi berkali-kali, maka akhirnya dibawa ke bangsa bersatu. Inilah kemuncak perjuangan Palestin. Dan kali ini dunia bersetuju untuk dibawakan kepada Majlis Keselamatan Bangsa Bersatu, walaupun disuruh berkali-kali sebelum ini, tidak pernah diendahkan oleh Bangsa Bersatu. Kali ini mereka selepas kemusnahan total berlaku di Palestin, mereka membuka ruang pada Bangsa Bersatu, dan inilah yang ditunggu oleh seluruh rakyat Palestin dan umat Islam. Mereka bawa ke sini ke Bangsa Bersatu, dan mereka harapkan bahawa ditolak oleh Bangsa Bersatu, tetapi jika mereka meleset. Apa yang dikehendaki di sini ialah sebagaimana yang disebut oleh wakil Palestin. Sayang, wakil Palestin ialah wakil daripada Fatah, bukan daripada Hamas. Wakil ini iaitu wakil kepada Presiden Mahmud Abbas yang mengatakan bahawa sekarang masalah nasib Palestin dipertimbangkan oleh antarabangsa. Kita serahkan pada antarabangsa untuk menentukan nasib Palestin, dan kita mula tahun baru. Tahun baru kita bermula dengan persidangan Bangsa Bersatu, Keselamatan Bangsa Bersatu tentang nasib Palestin. Kebetulan juga ketika itulah Perdana Menteri Palestin, Perdana Menteri Israel telah bertangkat tangan. Daripada Lapid ditukar kembali kepada Netanyahu yang mengganas sebelum ini, dan kedua-duanya wajah yang berbeza tapi sifat yang sama. Kita lihat sebelum ini Palestin minta Bangsa Bersatu untuk menyebut tentang peristiwa Nakbah. Nakbah yang berlaku pada tahun 1948. Mereka dihalau daripada bumi mereka sendiri selepas jatuhnya Kerajaan Osmaniyah pada tahun 1924, dan nasib mereka sangat malang. Mereka telah dihalau keluar daripada bumi mereka sendiri. Sebahagian besar mereka dibunuh
Dan mengikut statistik ialah 750,000 umat Palestin dihalau daripada bumi sendiri. Dan termasuk yang dibunuh. Jumlah yang dibunuh yang dihalau keluar daripada bumi sendiri kali pertama ialah pada tahun 1948, jumlah mereka 750,000 jumlahnya. Dan mereka ingin mengadakan majlis ini bangsa bersatu supaya bangsa bersatu mengetahui nasib Palestin yang tidak dibela oleh mana-mana negara. Mereka mencadangkan bulan Mei ini akan dijadikan hari Nakbah, iaitu hari peringati kezaliman dilakukan oleh Yahudi ke atas penduduk Palestin. Dan inilah menyebabkan antara sebab bangsa bersatu mengambil bahagian, dan kita lihat bagaimanakah umat Islam dizalimi. Mereka Masjid Al-Aqsa juga diceroboh. Bumi mereka yang asalnya bumi Palestin semakin hari semakin kecil, dan sekarang tinggallah Gaza dan West Bank. Gaza sebesar Kelang dan ditutupi oleh dinding sebagai penjara. Dan di depannya lah laut yang tidak mereka keluar sebab dikawal oleh Yahudi, Israel maksudnya. Dan mereka sentiasa berjuang dalam keadaan yang mereka tidak dibantu oleh ramai banyak negara. Mereka terus berjuang dan bumi mereka diduduki oleh bangsa Yahudi. Bumi mereka sedikit demi sedikit dibina rumahnya baru, dan yang terkini dalam bulan Januari ini, semalam 2-3 hari lepas, mereka meruntuhkan rumah umat Islam di West Bank dan mereka membina rumah baru mereka. Inilah yang menjadi masalah. Kita lihat inilah suasana pemandangan di antara negara Palestin dan khususnya ialah Gaza, West Bank, dan di sebelah sana ialah pembangunan Israel. Mereka disekat oleh dinding yang sangat tinggi. Tidak ada perhubungan antara kedua mereka, dan tinggallah Palestin sebagai penjara yang terbuka. Itulah yang kita kenang hari ini. Dalam konteks ini kita lihat, sebelum diadakan undian di Bangsa Bersatu pada minggu lepas, pemimpin mereka iaitu Yair Lapid ini, yang telah jatuh kemudiannya, telah menghubungi ketua negara, 60 buah negara. Mereka confident bahawa mereka akan menang sebab 60 negara telah mengakui persetujuan untuk menyokong Israel. Mereka, seluruh negara Arab mereka hubungi, dan mereka sangat mengharapkan negara kita juga bersetuju dengan dia, ataupun Indonesia, dan dia puas hati bahawa dia akan menang dalam undian dilakukan oleh Keselamatan Bangsa Bersatu. Dan apabila itu diadakan undian, ini putusannya. Kita lihat bahawa yang warna hijau ialah bersetuju untuk bawa Israel ke Mahkamah Dunia. Yang merah menentang. Yang kuning berkecuali. Dan hasilnya memeranjakkan Yahudi, memeranjakkan Amerika, memanjakkan seluruh Eropah. Sebab favor yang menyokong ialah sebanyak 87 negara. Yang menentang hanyalah 26. Yang mereka jangkakan 60 negara sekurang-kurangnya menentang bersama dengan Israel. Dan yang berkecuali 53. Rupa-rupanya yang berjanji untuk menolong Israel, mereka masuk dalam kawasan berkecuali. Keputusan ini, keputusan kemenangan perjuangan Palestin yang begitu lama. Dan itulah yang diumumkan oleh Bangsa Bersatu. Saya tak tahu apakah berita ini menjadikan berita besar negara kita atau tidak, sebab saya banyak lama tak tengok TV. Oleh sebab itu kita lihat, inilah yang telah berlaku. Menjelang awal tahun, Bangsa Bersatu secara terpaksa membuat undian yang mereka jangkakan Palestin tidak akan menang. Tetapi negara dunia memberikan simpati, termasuk negara Islam. Kita lihat ini dibesarkan. Alhamdulillah Malaysia menyokong supaya Israel diambil tindakan. Dan ini menyebabkan Israel menjerit. Sebab Israel tidak sangka bahawa negara yang sangat rapat dengan mereka, negara-negara Arab yang berada bersama mereka, termasuklah Saudi, UAE, negara Qatar, negara Jordan yang mereka sangka bersama mereka, tidak bersama. Dan ini di luar jangkaan mereka. Dan tunggu masa mereka akan dibawa ke Mahkamah Dunia. Tetapi di Mahkamah Dunia ialah orang Yahudi. Kita tak boleh banyak harapkan apa yang berlaku di Hague ataupun di Mahkamah Dunia. Tetapi sekurang-kurangnya buat pertama kali selepas 70 tahun lebih, nasib Palestin tidak pernah dipertimbangkan. Hari ini
sekurang-kurangnya bangsa bersatu memberikan sedikit kredit kepada perjuangan Palestin. Dan inilah yang sedang berlaku ketika kita menyambut tahun baru kita. Kita lihat Zelensky, iaitu Ukraine. Ukraine ialah negara transit Yahudi. Dan oleh kerana Rusia telah menyekat sekatan ekonomi ke atas Eropah, menyekat gas, kebanyakan negara NATO telah berpatah balik dan menyokong Rusia, bukan bersama dengan Amerika lagi. Termasuklah Zelensky meminta bantuan daripada Israel sebab tercetusnya peperangan di Ukraine ialah di atas kehendak Amerika. Dan Rusia hanya bertindak pertahankan negara mereka sebab Ukraine lah sebahagian negara Rusia. Ukraine lah sebahagian negara Rusia yang dipecahkan oleh Amerika pada tahun 1991. Dan kali ini Perdana Menteri baru minta supaya Zelensky, Presiden Ukraine, menyokong Yahudi. Tapi sebagai balasannya, kalau untuk saya sokong Israel, hantar segera senjata untuk saya hancurkan Rusia, kata Zelensky. Dan itu tidak berlaku. Dan dalam keputusan ini kita lihat Ukraine berkecuali. Satu perkara yang sangat menimbulkan kemarahan Yahudi Israel ialah negara anak didiknya. Ukraine tidak secara khusus menyokong tetapi berkecuali. Dan inilah yang disebut permainan media Amerika. Yang satu ialah Israel, yang satu adalah Ukraine, dan tuan-tuan boleh baca apakah yang mereka sedang berkonflik. Dalam konteks ini mari kita lihat siapakah negara yang menyokong, yang menentang supaya tidak Israel dibawa ke mahkamah dunia. Dan sebenarnya adalah Israel sendiri, Australia, dan kita kenal Australia, Kanada, Denmark, Jerman, dan lain-lain. Blok Eropah bersatu, padu. Dan Israel hanya mengharapkan sedikit negara yang bukan Eropah dan sudah mencukup untuk dia menang. Tetapi rupa-rupanya dunia tidak bersama mereka. Dan negara yang menyokong ataupun menyokong supaya Israel dibawa ke mahkamah dunia ialah kebanyakan negara Arab. Termasuk negara yang rapat dengan Amerika. Termasuk Arab Saudi. Dan inilah menimbulkan kemarahan yang tidak ada taranya. Dan kita lihat negara-negara Maroko umpamanya yang sudah ada normalisasi dengan Yahudi, dengan Israel maksud saya. Sudan yang sudah ada hubungan dengan normalisasi dengan Israel tidak menyokong Israel. Ini satu perubahan, satu fenomena baru, satu suasana baru. Dan oleh sebab itu Azerbaijan, Bahrain, Mesir, Jordan, Maroko, Sudan. Maroko, Sudan ialah sudah mengadakan normalisasi dengan Yahudi, tetapi tidak bersama Yahudi. Termasuklah negara harapan Israel, iaitu UAE, juga tidak bersama mereka. Inilah suasana baru, barangkali tidak dibincangkan negara kita. Tetapi kalau kita lihat dalam tulisan akhbar Arab, sekarang yang paling banyak yang mereka bincanglah tentang ini. Tetapi apakah ICJ ataupun Mahkamah Dunia akan membawa dengan segera sebagaimana mereka bertindak ke atas Rusia. Rusia menyerang Ukraine 5 hari selepas diserang Ukraine, bangsa bersatu bersedar. Tetapi 70 tahun Yahudi Israel menyerang Palestin, tidak pernah sekalipun bangsa bersatu mengambil pendekatan untuk sekat ekonomi Israel, tak pernah sampai sekarang. Double standard yang sangat jelas. Dan oleh sebab itu, mari kita lihat negara terpecah dua. Negara terpecah dua dan yang hijau ialah bersama Palestin yang tidak pernah disangkakan oleh dunia. Yang hitam berkecuali. Yang merah ialah Amerika dan tajaan mereka negara Eropah. Itulah sebahagian daripada fenomena yang berlaku pada awal tahun ini. ICJ, iaitu Badan Dunia, Badan Keadilan Dunia, mereka akan bawa Israel ke bangsa-bangsa bersatu. Mereka akan bawa ke Hague dan akan dibicarakan oleh ICJ, International Court of Justice. Tetapi kita lihat apakah keadilan akan ditegakkan. Sebab semua sistem kehakiman, keuangan, ekonomi dunia bukan kita yang pegang, mereka yang pegang. Apakah mereka sanggup memberikan keadilan? Dan itulah yang sedang ditunggu oleh dunia hari ini. Berita-berita Arab menunjukkan sangat hebat, saya petik berita Arab, menunjukkan bahawa peristiwa ini peristiwa yang ditunggu oleh umat Islam seluruhnya. Untuk kita lihat apakah dunia boleh bertindak dengan adil ataupun hanyalah sebagai ilusi.
hanyalah sebagai untuk mengambil hati umat Islam. Sedangkan awalnya mereka tidak jangkakan mereka kalah. Mereka tidak jangkakan mereka kalah. Dan itulah yang dihadapi oleh dunia sekarang. Dan kebetulannya Perdana Menteri baru bertukar saja dan dia mengambil peranan untuk menentang keputusan Bangsa Bersatu. Sekali lagi, Israel mendesak supaya keputusan ini dibatalkan. Tuan-tuan, itulah Yahudi. Tengok sekali lagi, pada sebelum ini juga mereka juga mengadakan satu pengundian yang juga menunjukkan bahawa Palestin di pihak yang benar. Dunia juga telah adakan sebelum ini, sebelum yang terkini, sebelum ini juga mereka adakan undian. Dan inilah yang diberikan komen oleh Duta Palestin di Bangsa Bersatu. Dia mengatakan inilah kemenangan. Kemenangan perjuangan Palestin buat tahap pertama. Tahap kedua, ketiga belum pasti. Tetapi inilah permulaan Bangsa Bersatu ingin berikan keadilan kepada Palestin. Tetapi inilah komen daripada Perdana Menteri Yahudi mengatakan perkara ini memalukan. Keputusan Bangsa Bersatu ini memalukan sebab Israel ialah bumi mereka. Bumi moyang mereka. Mereka mengatakan moyang mereka pernah berada di Palestin. Dan bumi itulah bumi turun-temurun mereka. Oleh sebab itu tidak kisah sama ada Bangsa Bersatu untuk bersama mereka atau tidak, tetapi Israel lah tetap bumi Yahudi. Mereka alasannya, mereka telah meninggalkan bumi ini sejak 1000 tahun lepas. Ketika Rasulullah mereka dihalau dalam peperangan Khandaq, dalam peperangan Bani Quraizah, peperangan Bani Nadir dan peperangan-peperangan lain. Dan mereka mendakwa mereka pernah berada di situ. Dengan mendakwa bahawa mereka pernah berada di situ, maka mereka ingin kembali semula ke bumi mereka. Kalau itulah alasan mereka, maka Amerika harus dikembalikan kepada orang Apache. Sebab orang Apache bermula di Amerika. Tetapi Apache telah dipinggirkan hari ini. Kalau menggunakan alasan tersebut, maka China harus dikembalikan kepada Mongolia. Sebab Mongolia menguasai China ratusan tahun, kalau tidak ribuan tahun. Dengan alasan yang sama, Champa, sekarang Vietnam Utara dan Selatan, harus dikembali kepada orang Melayu. Sebab Champa ialah bumi orang Melayu. Kitalah yang membuka ladang yang luas di Vietnam. Satu masa dulu nama Champa. Kita pertahankan 700 tahun, 800 tahun Champa. Akhirnya kita kalah. Kita kalah di kota Ho Chi Minh. Di situlah pertahanan orang Melayu terakhir. Tuan-tuan, orang Melayu bukan tidak kekuatan logistik peperangan, tetapi pengkhianatan daripada dalam. Oleh sebab itu, kekalahan kita di Champa dan pertahanan kita terakhir ialah kota Ho Chi Minh sekarang. Nama lamanya lah Panduraga. Nama lamanya ialah Wijaya. Itulah kota kita, Indrapura. Itulah kota kita yang sudah menjadi Hanoi sekarang. Yang sudah menjadi Ho Chi Minh sekarang. Dan sebahagian besar orang Melayu tidak pernah tahu sejarah mereka. Kalau alasan bahawa Palestin harus kembali kepada Yahudi ataupun Israel, maka dengan ayat yang sama, Vietnam harus dikembali kepada orang Melayu. Tetapi apakah mereka bercakap dalam dua hala, tetapi mereka hanya bercakap satu hala dan double standard yang jelas. Perdana Menteri yang baru dilantik ini, yang sejarah mereka, sejarah yang buruk selama ini, tidak menerima keputusan Bangsa Bersatu. Bangsa Bersatu tidak ambil tindakan sedikit pun, tidak menghormati Bangsa Bersatu. Itu sikap mereka, tuan-tuan. Dan dia mengatakan bahawa apa sahaja yang dilakukan kepada Israel, dia tidak bind kepada rakyat Palestin, rakyat Yahudi. Dan tuan-tuan boleh baca apakah yang dia sebut pada hari pertama. Dia tulis dalam bahasa Hebrew, dia terjemahkan seperti ini. Dan dia tidak, maksudnya dia tidak iktiraf apa yang berlaku di Bangsa Bersatu. Dan itulah sikap Yahudi, tuan-tuan, dan mereka terus mengganas. Ini adalah wakil mereka yang juga mengatakan bahawa no international body can decide what the Jewish people, apa yang dilakukan oleh Bangsa Bersatu tidak akan mempengaruhi keputusan bahawa Palestin adalah bumi Yahudi. Inilah yang sangat degil. Ini ialah wakil Israel di Bangsa Bersatu yang sejelas mencabut, dan sekiranya orang lain melakukan pencabutan seperti ini,
Mereka akan dikutuk sedunia, dan sekarang semua dunia senyap, termasuk negara Islam yang mengundi untuk dibawa Israel ke medan mahkamah. Tuan-tuan, mari kita lihat. Inilah bumi Palestin yang ketika di bawah kerajaan Osmaniyah dijaga dengan rapi. Disitulah Masjid Al-Aqsa kita. Tetapi tahun demi tahun, sejak tahun 1948, mereka telah membunuh umat Islam dan menghalau mereka keluar daripada bumi mereka sendiri. Dengan alasan bahawa di situ pernah berada orang Yahudi, pernah berada di situ. Dan kita juga katakan alasan seperti itu, maka atas alasan itu, Vietnam Utara Selatan harus dikembalikan segera kepada orang Melayu. Tuan-tuan jangan sebut campur sama sekali kalau pergi ke Vietnam. Kawan saya sebut campur, ditangkap. Saya juga ada satu seminar masa muda-muda dulu di Vietnam, saya sengaja sebut campur dan semua orang dah berdiri. Semua orang berdiri bila saya sebut campur. Dan orang Melayu pun tidak tahu bahawa bumi mereka telah dirampas. Orang Melayu berasal daripada Campak dan sebahagian besar mereka tidak tahu. Orang Aceh itulah orang Campak asli yang masih ada. Campak, orang Aceh masih bercakap bahasa Campak sampai sekarang. Orang Minangkabau, mereka tidak sedar asal-asal mereka. Sebab sejarah ditutup, kita pertahankan bumi kita selama ratusan tahun. Tetapi sayang, pengkhianat daripada dalam perisap kita sendiri. Dan inilah nasib Palestin, tuan-tuan. Semakin kecil, dan akhirnya tinggal Gaza, dan Barat sebut Gaza. Gaza disebutnya Gaza, supaya hilang nilai asal nama tersebut. Dan West Bank juga hilang identiti. Dan sekarang, selepas sahaja bangsa bersatu memberikan hukuman, dan bukan hukuman lagi, tapi memberi keputusan supaya dibawa ke mahkamah. Saya percaya mereka tidak segera dibawa ke mahkamah. Saya percaya. Dan mereka dibela oleh bukan Islam. Ini pemimpin island. Ahli parlimen mengatakan, dia mengatakan seperti tadi, 5 hari Rusia masuk ke Ukraine, bangsa bersatu telah bertindak menyekat ekonomi Rusia. Tetapi 70 tahun Yahudi menceroboh Palestin, tidak pernah sekali bangsa bersatu bersidang untuk menyekat ekonomi Yahudi. Tidak sekali-kali. Dan ini tidak adil disebut oleh orang island. Tuan-tuan, island juga menerima nasib yang sama seperti Palestin. Tuan-tuan, island dijajah oleh British. Asalnya, sebuah pulau island itu di sebelah British ialah pulau island sepenuhnya. Mereka bercakap lain, tuan-tuan. Island bercakap bahasa Irish. Orang Wales bercakap bahasa Welsh. Saya dulu di Wales. Kita bercakap bahasa Welsh. Orang Scottish, Scotland bercakap Scottish. Dan orang England bercakap Inggeris. Di United Kingdom, yang bercakap bahasa Inggeris hanyalah England. Orang lain bercakap bahasa lain. Dan mereka dijajah oleh British. Daripada bumi hijau ini, sedikit demi sedikit hilang bumi island. Tidak dibela oleh bangsa bersatu. Sama seperti Palestin. Sama seperti Palestin, island juga menerima nasib yang sama. Sebab itu pemimpin island bersama dengan Palestin. Itu rahsianya, dan bagaimanakah island dijajah oleh British. Dan British menjajah separuh dunia. Dan mereka menjajah jiran mereka sendiri. Bangsa yang hidup berjiran sejak 5 tahun. Tuan-tuan yang semati. 2 Januari. Mereka dengan besar-besaran, dengan bulldozer mereka, dengan jutolak mereka, telah memusnahkan rumah-rumah di West Bank. Mereka sangat marah dengan keputusan ini. Mereka bertindak dan menghancurkan rumah ini. Barangkali disiarkan dalam televisyen, saya tak pasti sebab saya tak tengok televisyen lama. Saya lama tak tengok televisyen. Dan mereka mengganas disebabkan keputusan bangsa bersatu. Belum pun dibawa ke mahkamah lagi, mereka sudah mengganas. Bahkan mereka telah menghancurkan rumah dan pejuang-pejuang Palestin yang apabila mereka segera menceroboh Masjid Al-Aqsa. Mereka menceroboh Ramallah, mereka menceroboh Masjid Al-Aqsa, dan mereka lakukan provokasi, mereka hantarkan tentera mereka ke Masjid Al-Aqsa. Dan 2 pemuda, 2-3 hari lepas ditembak oleh tentera Yahudi terhadap Israel, dan syahidlah 2 pemuda kita. 2 pemuda kita syahid. Dan mereka tidak puas hati dengan keputusan bangsa bersatu. Mereka bertindak secara rambat. Dan dengan agresif mereka meruntuhkan rumah-rumah di West Bank. Di Gaza sudah tidak ada lagi ruang. Sedikit saja dah tinggal bumi. Mereka sekarang mencoba West Bank yang dipimpin oleh Mahmud Abbas, yang sentiasa bersama Yahudi. Dan sekarang Mahmud Abbas menerima
akibat daripada sokongannya kepada Yahudi. Tuan-tuan yang saya hormati, sebaik saja keputusan Bangsa Bersatu, pemimpin mereka telah menceroboh Masjid Al-Aqsa, tempat yang tidak dibenarkan, hanya dibenarkan untuk umat Islam bersolat di situ. Telah dikunjungi oleh menteri mereka, iaitu menteri yang bernama Itamar bin Gvir ini, telah secara provokasi memasuki kawasan tempat umat Islam bersolat dan dipanggil Haram Syarif, yang umat Islam bersolat di situ. Dia telah masuk dan menceroboh dengan tenteranya. Ini gambar yang menyebabkan dunia sekali lagi begitu marah. Dan kita lihat bagaimanakah sikap dunia apabila pencerobohan dilakukan pada kali terakhir ini, 2 hari lepas, 3 hari lepas. Malaysia terpaksa menyokong Palestin, menyatakan bahawa kami bersama dengan rakyat Palestin. Indonesia mengatakan kami bersama dengan Palestin disebabkan provokasi yang dilakukan oleh pentinta mereka bersama dengan menteri mereka yang sengaja datang menceroboh di kawasan tempat kita bersolat. Tempat umat Islam bersolat, mereka datang untuk provokasi. Dan rumah Imam Masjid Al-Aqsa telah diubah. Mereka telah bertindak ganas. Pada 3 Januari saya dipahamkan mereka telah meruntuhkan rumah. Selalunya kalau ada package Malaysia yang pergi ke Baitul Maqdis, mereka sentiasa berjumpa dengan imam ini. Dan rumahnya diruntuh oleh rejim Israel atas dasar yang sama. Inilah yang sedang berlaku, tuan-tuan. Kita lihat mereka membawa jalan tolak mereka tanpa ada belas kasihan. Pokok zaitun yang ditanam oleh umat Islam ataupun orang Palestin diratakan oleh mereka. Sehingga kebun zaitun yang banyak di Bethlehem, di kawasan West Bank juga, dan juga di Jerusalem, mereka hancurkan. Apa sebab mereka hancurkan pohon zaitun? Mereka sangat benci pada pokok zaitun. Zaitun adalah simbol Islam, simbol Palestin. Dan mereka gantikan pokok orkot. Apakah pokok orkot? Pokok yang dalam hadis silsilah menyatakan satu masa peperangan terakhir antara Yahudi dengan umat Islam, dan mereka akhirnya kalah dan berlindung di balik pokok, dan pokok menyatakan, ya Abdullah, ya Abdullah ta'ala uqtul al-yahud khalfi, wahai umat Islam, datang bunuh Yahudi belakang saya. Batu akan memberitahu bahawa di belakang dia ada Yahudi. Pohon akan memberitahu di situ ada Yahudi, tetapi satu pohon yang tidak memberitahu Yahudi, iaitu pokok orkot. Dan mereka sekarang sedang menanam pokok orkot. Mereka sekarang menebang pokok zaitun, ditanam pokok orkot. Dan ini jelas mukjizat Rasulullah. Mukjizat Rasulullah mengatakan pokok orkotlah yang melindungi Yahudi. Sekarang mereka tanam pokok orkot dengan banyaknya. Setiap rumah dia wajib 10 pokok sekurang-kurangnya di sekeliling rumah. Dan itu individu dan kerajaan menanam kebun pokok orkot yang banyak. Apakah mereka percaya pada hadis? Tidak, mereka tak percaya pada hadis. Tetapi mereka lihat berkali-kali skat ataupun misal daripada Gaza yang kecil ini datang, kena rumah mereka, roboh sebahagian rumah. Kena kanak-kanak yang sedang bermain, luka dan mati. Tetapi kalau masuk dalam pokok orkot, misal tak meletup. Misal daripada ataupun tembakan daripada Gaza tidak meletup. Berkali-kali mereka lihat. Mereka buat kesimpulan, mereka tanam pokok orkot. Dan ini mukjizat Rasulullah yang kita dapat saksikan hari ini. Beberapa tahun lepas, bumi Palestin, bumi Yahudi Israel telah dilanda oleh kemarau yang sangat panjang, sehingga pokok orkot telah terbakar. Pokok yang terbakar di Israel ialah pokok orkot. Dan yang datang untuk memadamkan api ialah orang Gaza. Subhanallah. Itu sifat orang Islam. Sifat orang Islam, walaupun dizalimi setiap masa ketika oleh Yahudi Israel maksud saya. Ketika kebakaran berlaku di Israel, orang Palestin datang dulu. Itulah sikap orang Islam yang sukar untuk diterjemahkan dalam masyarakat lain. Kita lihat, inilah yang dikatakan bahawa apa yang mereka harapkan Saudi dan juga UAE menyokong Yahudi Israel, tetapi tidak berlaku. Mereka bersama dengan umat Palestin. Inilah yang tidak dipahami oleh Israel. Israel tidak pernah pahami bagaimanakah kawan karib mereka, Saudi dan UAE, Qatar juga, tidak bersama mereka. Dan terus mencela ataupun
mengatakan sikap tidak pasti kepada sikap mereka yang datang menceroboh Masjid Al-Aqsa, dan termasuklah negara kita. Putrajaya juga memberikan satu statement, justru Malaysia melaknat dengan tegas aksi tindakan pencerobohan kurang ajar oleh Menteri berkenaan ke atas kedudukan kompleks Masjid Haram Asy-Syarif. Ini statement yang dikeluarkan oleh negara kita. Seluruh dunia bersatu dalam konteks ini dan umat Islam Palestin dizalimi setiap masa dan ketika. Mari kita lihat bagaimanakah mereka dizalimi sejak pada bulan Mei pada tahun 1948. Dan setiap timbulnya bulan Mei, Palestin akan merayakan Hari Nakbah. Hari umat Islam dibunuh sepenuh-penuhnya. 750,000 umat Islam dibunuh dan dihalau. Dan yang membunuh ialah tentera British yang bernama Sir Henry Gunny. Sir Henry Gunny ialah seorang Yahudi yang sangat jahat. Dan dia membunuh 750,000 serta sentiasa menghalau keluar daripada Palestin. British sangat berpuas hati dengan Yahudi bernama Sir Henry Gunny. Dinaikkan pangkat untuk dihantar ke Melaya. Menjadi pesuruh jaya tinggi British di Melaya sebab dia sudah hancurkan Islam di Palestin, dan tugas kamu datang ke Melaya hancurkan Islam di Melaya. Tuan-tuan, sejarah kita berbeza. Sejarah kita sampai hari ini polis sangat sayang kepada Henry Gunny yang dikatakan sebagai penghapus komunis. Sedangkan komunis ini ialah MPJA yang ditaja oleh British. British yang taja komunis. Tuan-tuan kena tipu. Champagne mendapat OBE sebab dia menentang Jepun atas dasar bagi pihak British. Tiba-tiba dia kata komunis ditentang oleh British, sedangkan komunis ialah ejen British. Tuan-tuan kena tipu hidup. Dan mereka datang untuk menghancurkan Islam di Tanah Melayu. Sampai hari ini Henry Gunny dimuliakan negara kita, sedangkan seluruh umat Islam Palestin minta seluruh dunia menghancurkan Sir Henry Gunny, dan pejuang-pejuang kita datang untuk menghancurkan Sir Henry di Cameron Highland, dan British segera mengatakan yang bunuh Henry Gunny ialah komunis. Tuan-tuan, ulama kita bersyukur di Palestin. Terima kasih kepada ulama di Nusantara kerana membunuh Henry Gunny. Dan sampai hari ini British masih istilahkan yang membunuh Henry Gunny ialah komunis. Tuan-tuan kena tipu. Mari kita berfikir. Tentera kita ditipu. Polis kita ditipu. Sejarah kita ditipu. Negara kita sudah merdeka, sejarah masih terjajah. Tuan-tuan, mari kita berfikir. Dan hari ini mereka ingin mengenang nasib Palestin melalui peristiwa Nakbah. Iaitu di sebaliknya ialah Henry Gunny yang datang untuk menjadikan Melaya sebagai Palestin kedua. Caranya ialah memasuki orang bukan Islam ke dalam negara umat Islam ini, supaya umat Islam diluk dalam masyarakat yang luas. Tetapi rancangan Henry Gunny hanyalah separuh kejayaan. Tidak berjaya sepenuhnya. Kalau berjaya sepenuhnya, Melaya menjadi Palestin. Inilah kita harus belajar sejarah, tuan-tuan. Kalau kita tak belajar sejarah, sejarah akan ajar kita sekali lagi. Tuan-tuan, di sebaliknya lah Zionis. Bagaimanakah jatuhnya Palestin ke tangan Yahudi ialah Zionism. Iaitu satu gerakan untuk membina kembali bumi mereka dengan alasan bahawa di situ pernah orang Yahudi tinggal. Di situ bangsa Bani Israel pernah tinggal. Benar. Sebagaimana campa pernah ditinggal orang Melayu, maka itu juga kita berhujah dengan benda yang sama. Tapi kita tidak laku. Hujah kita tidak laku. Tapi hujah dia laku. Dan tuan-tuan, inilah pemimpin mereka, Theodor Herzl, yang telah bersusah payah untuk minta Palestin daripada Osmaniyah ketika itu. Tetapi ditolak mentah-mentah oleh Sultan Abdul Hamid. Sultan Hamid mengatakan, "Inni la astati' an atahalli min syarrin wahidin min ardi Palestin. Innaha laisa milki yamini bal milku ummah Islam kuliha." Dan Palestin bukan bumi saya, dan Palestin saya tidak akan serahkan sejengkal pun bumi Palestin ini kepada Yahudi. Sebab bumi Palestin bukan bumi saya, tetapi bumi umat Islam seluruhnya. Tuan-tuan, dengar sekali lagi. Palestin bukan bumi saya, tetapi bumi umat Islam seluruhnya. Dan sekarang hanya Palestin yang berjuang untuk Palestin. Sedangkan khalifah kita terakhir mengatakan itu bumi kita umat Islam seluruhnya. Oleh sebab itu,
persoalan Masjid Al-Aqsa tidak boleh diserahkan pada Palestin. Tapi kitalah bertanggungjawab seluruhnya. Sebab disitulah kiblat kita yang pertama. Masjid Al-Aqsa. Tuan-tuan, mereka mendakwa bahawa tempat Masjid Al-Aqsa kita inilah tempat yang mereka sebut sebagai Data Temple yang pernah dibina oleh Nabi Sulaiman AS. Mereka mendakwa di situlah tempat letaknya Data Temple atau mereka sebut sebagai Solomon Temple. Ataupun kita sebut sebagai Haikal Sulaiman. Dan mereka mendakwa bahawa Masjid Al-Aqsa harus diruntuh. Apa yang berlaku pada Masjid Al-Aqsa ialah di atas dakwah tersebut. Dan mereka ingin membina bangunan ini. Bangunan yang mereka dakwa bangunan Haikal Sulaiman. Solomon Temple ataupun Data Temple yang mereka sebut setiap hari nanti. Tuan-tuan, kerajaan Islam telah jatuh. Osmaniyah telah jatuh dan Khalif dipos. Dan ini berlaku pada tahun 1924. Dan selepas itu kita tidak ada khalifah lagi sampai hari ini. Masjid Al-Aqsa terpaksa dia diperjuangkan oleh orang Palestin semata-mata, sedangkan Masjid Al-Aqsa ialah umat Islam seluruhnya. Dan tuan-tuan, kalau sekiranya kita tidak merasakan bahawa Palestin itu, Masjid Al-Aqsa itu kita punya, dan umat Islam dibunuh di sana, kita tenang di sini, seolah-olah kita badan yang bukan satu badan. Sebab umat Islam satu badan sakit, maka kita sakit di sini. Tetapi kita tidak merasa apa-apa. Kadang-kadang kita tak rasa apa-apa yang dialami oleh orang Palestin. Yang tak tahu, tak rasa sakit bila badan dia dipotong, hanyalah dua kemungkinan. Dia sudah mati, ataupun dia kena stroke 4 bulan, dia tak rasa badan dia. Hanya dua kemungkinan. Apabila kita tak rasakan bahawa sebahagian badan kita dipotong, dan sekarang badan kita sedang dipotong di Palestin. Tuan-tuan, State of Israel is born. Munculnya kerajaan Israel ini ialah selepas jatuhnya kerajaan Islam. Lepas jatuhnya khalifah kita, maka muncullah kerajaan Israel yang dibina oleh British, Perancis bagi pihak Yahudi. Dan mulalah mereka datang, kita reflect kembali sejarah kita. Ini adalah kapal pertama yang membawa orang Yahudi. Sebelum tahun 1948 lagi, mereka masuk pada tahun 1919, mereka telah masuk. Sebab kita kalah dalam Perang Dunia Pertama, maka mereka telah masuk ke Palestin. Dan tuan-tuan, orang Palestin harus dihalau keluar. Ini dilakukan oleh Sir Henry Gurney yang orang Malaysia sangat-sangat menyayanginya. Dan ini menyentuh hati budi orang Palestin sampai sekarang. Kalau kita sebut, kita puji Henry Gurney, mereka menangis. Di Malaysia, saya dipahamkan, polis kita pergi tabik lagi di kubur dia. Maafkan saya, tuan-tuan, kalau saya salah. Ini nasib Islam dilakukan oleh Henry Gurney. Dan di Malaysia, nama Henry Gurney sangat-sangat tinggi. Kita lihat bagaimanakah umat Islam merempat di pelarian. Dan mereka datang membunuh di tanah pelarian. Tuan-tuan, kita ingat peristiwa Judea Yasin. Pada tahun 1948, umat Islam dibunuh dan mayat mereka bertimbul-timbul seperti ini. Sebagaimana jumlah sebutkan tadi 750,000, hampir 1 juta. Penyembelihan yang ingin dikongsi oleh orang Palestin di bangsa bersatu. Mereka minta bangsa bersatu supaya termenung sekejap dalam parlimen ataupun dalam bangsa bersatu pada 15 Mei akan datang. Permohonan khas kepada Palestin supaya dunia mengetahui bagaimanakah Yahudi menzalimi umat Islam, membunuh merata tempat. Dan sejarah ini harus dikenang oleh pemimpin dunia sekarang. Umat Islam bergelimpangan. Ini gambar pada tahun 1948. Ketika itu sudah ada kamera warna. Gambar yang mereka rakamkan cukup menyayat hati. Gambar ini kalau masuk dalam YouTube nanti barangkali dipotong oleh YouTube nanti. Tertutup gambar ini nanti. Umat Islam terpaksa lagi. Sedih. 1948. Maka negara jiran termasuklah negara-negara yang bersepadan dengan Palestin menerima dengan penuh rasa sedih. Umat Islam telah berderet-deret. Dalam masa itu, daripada Rusia, daripada Poland, daripada Ukraine, mereka datang berlambat-lambat dengan kapal terbang. Sekarang kapal terbang sudah wujud. Mereka datang dengan kapal terbang berjuta-juta. Dan orang Palestin harus memberikan ruang mereka kepada orang Yahudi. Dan kita ingat bahawa Ijtima' al-Yahud fi Palestin mi'alamat qarbi qiyam as-sa'ah.
Dan berhimpunnya orang Yahudi di Palestin antara tanda hari kiamat. Antara hari kiamat ialah berhimpunnya Yahudi. Sebab Palestin akan menjadi kubur besar Yahudi. Kita sedang menyaksikan mukjizat yang dinyatakan oleh Rasulullah. Sekali lagi, pada tahun 1967, mereka menceroboh dan mereka berperang dengan negara Arab. Israel menyerang seluruh mereka Palestin, negara-negara Arab termasuk Mesir, termasuk Jordan dalam perang tahun 1967, dan hanya ambil masa 6 hari saja seluruh umat Islam kalah dalam masa 6 hari. Israel tahu bahawa kita tidak ada kekuatan. Sebab Israel bukan Israel tetapi dibantu oleh Amerika, dibantu oleh British, dibantu oleh Perancis dan seluruh tentera Ahzab moden bersama dengan Yahudi, dan umat Islam ketika itu tidak ada kekuatan. Kita kenang kembali pada tahun 1987. Itulah sebab kes ini dibawa ke Bangsa Bersatu untuk dunia mengetahui bahawa umat Islam dizolimi. Dan pada tahun tersebut umat Islam termasuklah Jordan, Syria, Mesir yang bersama dalam Palestin telah kalah dalam masa 6 hari saja. Dan Mursi Dayan telah menawan Masjid Al-Aqsa. Panglima mereka bernama Mursi Dayan ketika itu. Dan dia telah menawan kawasan timur Masjid Jerusalem yang sedang dipertikaikan kesaran. Timur kawasan Jerusalem telah ditawan oleh mereka, tempat kiblat umat Islam, dan mereka tawan atas kubah Masjid Al-Aqsa. Dan mereka mengatakan kita akan bom sekarang, kita akan hancurkan sekarang. Tahun 1967 keluar arahan daripada komandan mereka yang besar supaya hancurkan Masjid Al-Aqsa pada tahun 1967. Tetapi Mursi Dayan tiba-tiba jadi baik hari itu. Dia yang sangat musuhi umat Islam, dia kata jangan kita runtuh Masjid Al-Aqsa. Sebab kalaulah kita runtuh hari ini, umat Islam seluruh dunia, daripada Malaysia, daripada Tanah Melayu, seluruh umat Islam akan datang menghancurkan Israel. Kita jangan runtuh hari ini. Dan selamatlah Masjid Al-Aqsa. Sepatutnya dihancurkan pada tahun 1967. Dan tuan-tuan, pada tahun 1967, korban yang terlibat dalam peperangan ini sangat ramai. 18,000 Palestin, dan kita lihat jumlah-jumlah yang cukup ramai ini menyebabkan Yahudi semakin merasakan kekuatan mereka tidak dapat dicapai oleh umat Islam sekali lagi, dan mereka terus mengganas. Bangsa Bersatu memberi ruang kepada Yahudi membunuh umat Islam. Akhir sekali mereka, apabila sudah tamat umat Islam dibunuh, mereka bersidang. Ada yang cakap, ada yang tidur, ada yang gelak. Mereka persendakan umat Islam, tuan-tuan. Jangan percaya sama sekali Bangsa Bersatu. Ini gambar ketika umat Islam dihancurkan di Palestin. Mereka bermain gambar lain, mereka ke belakang. Bila wakil bercakap tentang Palestin, mereka bagi belakang. Ini sikap Bangsa Bersatu yang sekarang kita berdepan dengan Bangsa Bersatu. Tuan-tuan, ini general mereka ketika itu, Ariel Sharon, yang kemudiannya pernah menjadi Perdana Menteri. Dia mengatakan apa? Dia kata, I want to tell you something very clear. Don't worry about American pressure on Israel. We, the Jewish people, control America. And Americans know it. Kamu jangan susah hati dengan Amerika. Amerika itu hamba kita. Tuan-tuan, Amerika dijajah oleh Yahudi sejak tahun 1989. Orang yang paling banyak dijajah, yang paling dahsyat dijajah di dunia ini ialah orang Amerika. Orang Amerika dijajah, kita sangka orang Amerika maju, tetapi mereka lah bangsa yang dijajah, yang tidak pernah mereka dapat bangkit. Yang memerintah mereka ialah Yahudi. Dalam tahun 1900, Henry Ford yang reka kereta kereta Ford. Dia nak jual kereta hari itu, tak boleh jual, kecuali mesti melalui pasaran Yahudi. Dan terpaksalah Henry Ford memasuki pasaran Yahudi, dan barulah kereta dia disebarkan seluruh dunia. Kalau dia tidak masuk pasaran Yahudi, dia tidak boleh. Henry Ford ialah orang Amerika yang dijajah oleh Yahudi. Sampai hari ini, negara yang paling dahsyat dijajah adalah Amerika, dijajah oleh Yahudi. Sekarang mereka sebut New World Order. Sedih, tuan-tuan. Dan Gaza diserang siang dan malam. Gaza yang tinggal sekakang kera sebesar kelab dibom siang dan malam, dan Bangsa Bersatu akan bersidang selepas 3 bulan, 6 bulan. Dan mereka kutuk Yahudi, maksudnya kutuk Israel, dan Israel mengganas lagi. Dan tuan-tuan, inilah yang ada pada umat Islam, hanyalah
tenaga yang kecil. Kanak-kanak bangkit berjuang. Dan umat Islam akan mati sebab tanpa berjuang dengan batu pun dia juga akan diserang. Sama ada di bawah bangunan ataupun di tempat yang lapang. Nah, peluang untuk mati sama saja. Dan itulah nasib Palestin yang mereka hanya berjuang untuk Masjid Al-Aqsa dan kita hanya melihat daripada jauh. Tengok bagaimanakah Israel menggunakan apa yang sebut sebagai phosphorus, ialah radioaktif yang digunakan ke atas kanak-kanak Palestin yang survive. Yang lain mereka gunakan tungsten, tuan-tuan yang terlibat dengan kimia lebih tahu pada saya. Tungsten campur phosphorus, kalau kena badan manusia, dia jatuh seperti plastik jatuh. Tinggal rangka. Itu nasib yang dialami oleh orang Palestin. Dan inilah yang mereka nak bawa ke fasa 1 pada bulan Mei nanti. Dan mereka terpaksa mengundi dan mereka jangkakan Palestin kalah dan tak perlu dibawa kes ini ke mahkamah. Dan rupa-rupanya terbalik pada apa yang mereka sangkakan. Ingat tuan-tuan, inilah nasib kita. Dan pada tahun lepas, pada 15 hari bulan April, mereka menceroboh Masjid Al-Aqsa. Mereka menembak secara rambang tahun lepas. Dan setiap bulan April, setiap bulan Mei, mereka mengadakan keganasan. Kenapa? Sebab bulan itu bulan kita puasa. Bulan kita menyambut hari raya. Dan kebetulan juga bulan yang sama lah bulan mereka menyambut hari Passover mereka. Passover ialah perayaan orang Yahudi dikaitkan agama mereka dan mereka melakukan keganasan pada setiap April pada bulan Mei. Mereka lakukan pada 2 bulan ini. Dan kita jangkakan pada bulan April ini mereka akan lakukan sekali lagi. Wazubillah. Tuan-tuan, Passover ialah perayaan mereka mengganas. Dan setiap kali kita puasa, setiap kali kita hari raya, kita akan dilakukan sama seperti ini. Tahun lepas, umat Islam sedang bersolat di Masjid Al-Aqsa, di pekarangan Masjid Al-Aqsa. Mereka datang dan menunggu di depan, hanya menunggu untuk persendakan umat Islam. Dan lepas itu mereka melepaskan tembakan, katanya gas pemedih mata dan juga peluru getah yang telah mencederakan 150 orang umat Islam yang sedang bersolat hari itu. Ini nasib umat Islam yang tidak dibela oleh siapa. Mereka datang seperti ini, gambar ini pada bulan April. Dan mereka menggunakan berbagai-bagai kekuatan mereka. Umat Islam akan bersorai dan nasib mereka yang tercedera. Pada pagi itu, 159 orang Palestin telah tercedera, tuan-tuan. Masjid Al-Aqsa juga menerima nasib yang sama. Pada 27 April, mereka hancurkan sebahagian daripada bangunan yang berhampiran dengan Masjid Al-Aqsa. Ini nasib umat Islam, tuan-tuan. Dan mereka juga merayakan hari kebangsaan mereka. Hari kebangsaan mereka apabila mereka mengalahkan kerajaan Osmania dalam Perang Dunia Pertama. Tentera Ahzab yang dipimpin oleh British, Perancis, Amerika, Itali, Rusia menghadapi tentera Islam Osmania, Ottoman. Dan kita kalah. Islam hanya ditolong oleh sebuah negara saja di dunia. Ketika kita menghadapi seluruh dunia, apakah negara tersebut? Jerman. Hanya Jermanlah saja yang menolong Islam. Tidak ada negara lain yang bersifat berislam. Itu sebab tuan-tuan sangat benci pada Jerman. Sedangkan Jerman satu-satu negara yang pertahankan Islam. Dalam perang pertama, Islam kalah, Jerman teruk kalah. Dan sejarah Jerman cukup diputar balik oleh British. Dan tuan-tuan di Malaysia membaca sejarah British tentang Jerman, sedangkan umat Islam ketika itu adakan MOU dengan Jerman. Tapi sayang, kalau beli kereta Mercedes, kata Jerman. BMW, Audi, Volkswagen, tak beli kata British. Kata British tak ada kelas. Yang ada kelas kata Jerman, tetapi sejarah tuan-tuan beli sejarah British. Tuan-tuan juga dapat standar. Maafkan saya. Kita lihat 5 hari bulan Mei. Tadi bulan April. Sebulan kemudian kita menyambut hari raya, mereka mengganaskan lagi. Ketika kita berkumpul untuk solat Idul Fitri, mereka mengganaskan lagi. Dan itulah nasib mereka yang membunuh ramai umat Islam diberikan taraf hero hari itu. Dan pemuda ini ialah pembunuh umat Islam yang ramai dan dia diberikan satu anugerah pada hari kebangsaan mereka. Dan kita lihat Palestin telah hilang. Sekarang Palestin tidak ada lagi dalam peta dan tuan-tuan lihat dalam Google, Palestin ditukar menjadi Israel. Dan ketika Trump, kita lihat dia telah isytiharkan bahawa Jerusalem sebagai kapital
kepada Israel. Disokong oleh negara-negara yang bersekutu dengan mereka. Dan inilah nasib yang tidak ada pembelaan. Dalam konteks ini juga kita lihat negara Arab bukan bersama dengan Palestin, tetapi mereka bersama dengan Israel. Termasuklah Bahrain, termasuklah negara-negara yang sekarang semakin lama semakin banyak. Saudi sedang merancang untuk normalisasikan dengan Israel. Kan UAE telah melakukan, Bahrain telah melakukan, Morocco telah melakukan, Sudan telah mengadakan hubungan dengan Israel. Dan itulah nasib Islam, tuan-tuan. Saudi mengatakan bahawa Amerika mengatakan terima kasih Saudi, sebab anda lah menyebabkan Israel masih wujud sekarang. Dan Saudi lah yang menolong kami untuk pertahankan Israel. Itu ditebak oleh Trump. Dan Israel satakunu fi waratah kabirah biduna as-Saudiyah. Israel tidak mungkin dapat hidup tenang tanpa pertolongan Saudi. Siapa dia kata? Trump. Terima kasih Saudi. Mari kita lihat sejarah Saudi pula. Tuan-tuan, Hamas ialah satu kumpulan yang sedang berjuang untuk pertahankan Gaza. Dan mereka diletakkan sebagai teroris. Yang mengisytiharkan Hamas yang sedang berjuang sekarang, pertahankan negara mereka yang dirampas, dizalimi, dan Saudi meletakkan dia sebagai pengganas. Full stop. Dan kemudian seluruh dunia mengatakan Hamas ialah pengganas, termasuklah Jepun, Israel sendiri, USA, dan negara-negara lain mengatakan Hamas ialah teroris. Mereka yang dibunuh, mereka teroris. Itulah nasib Islam. Umat Islam dibunuh dan kita dikatakan teroris. Apakah ada lebih rendah pada ini? Tuan-tuan, kita duduk paling rendah sekarang. Tempat yang paling rendah. Tak boleh kita turun lagi. Tuan-tuan jangan takut jatuh sebab kita tak boleh jatuh lagi. Sebab kita duduk tempat paling bawah. Hina kita, tuan. Kita pertahanan negara kita, kita dianggap sebagai teroris. Apakah ada hina pada ini? Jangan takut jatuh. Tak boleh jatuh lagi. Sebab tak ada tempat untuk jatuh lagi. Kita duduk paling bawah. Dan ini nasib Palestin, tuan-tuan. Dan kita lihat satu demi satu negara yang telah mengadakan normalisasinya, antaranya adalah Mesir, Jordan, Bahrain, Qatar, Oman, Sudan, Morocco. Mereka bersatu untuk, istilah mereka normalisasi, sebenarnya mengiktiraf. Negara yang tidak mengiktiraf Israel tetapi ada hubungan dagangan ialah antaranya adalah Qatar, antaranya Uzbekistan, Kazakhstan, Indonesia, Malaysia. Itu negara yang ada hubungan dagangan tetapi belum iktiraf. Rupa-rupanya kita sudah ada dagangan dengan Israel. Bagus saya tahu. Kalau ada limau daripada Israel itu, Jaffa itu di negara kita, maksudnya kita ada hubungan dagangan. Grapefruit hanya ada Israel, tuan-tuan. Grapefruit, bukan anggur. Grapefruit yang limau yang special daripada Israel. Kadang-kadang kita dapat jumpa grapefruit di supermarket. Itu maksudnya daripada Israel, tuan-tuan. Barangkali saya nak gambarkan inilah suasana umat Islam di tengah-tengah ini. Semuanya ikut masuk dalam lubang biawak. Kepalanya ialah Yahudi. Menggambarkan umat Islam sedang menuju itu dan meninggalkan saudara mereka, Palestin. Dan kata Presiden Turki yang lama, Milia wa nisfu Muslim yang tazru at-tar ababil li taghdi ala Marianin Israeli. Wallah, law jata ababil ramatna nahnu bil hijarah. Umat Islam sedang menunggu burung ababil untuk hancurkan Israel. Saya bahkan kalau burung ababil datang, yang dihancurkan oleh ababil ialah kamu umat Islam. Kata Erdogan, kata bahkan sebagai mentor kepada Erdogan. Tuan-tuan, Jerusalem setiap tahun mereka adakan hari Nakbah. Dan itulah perjuangan Islam. Pada setiap bulan Mei kita akan ada hari kenangan, dan pada hari itulah kita dizalimi oleh Yahudi setiap tahun. Setahun bulan Mei akan menjadi tahun untuk menghancurkan umat Islam dan juga untuk menghancurkan binaan masjid.
Aqsa. Ini tahun lepas. Tahun lepas, satu kumpulan telah mengisytiharkan mereka akan hancurkan bangunan ini. Mereka sudah bawa jom tolak. Mereka sebut 28/5, mereka akan hancurkan. Tetapi dalam negara Arab, mereka bisik kepada kumpulan ini, jangan hancur lagi. Jangan hancur lagi. Dan selamat tahun lepas. Tahun lepas selamat sebab jom tolak telah dibawa. Dan negara Arab yang ada negosiasi dengan Israel memberikan sedikit, berikan nasihat, janganlah. Sebab kalau anda hancurkan Masjid Aqsa, umat Islam daripada seluruh dunia akan berkumpul di sini. Pemuda pun mereka yang akan datang daripada entah daripada mana. Dan tunggu dulu kalau nak hancur pun. Dan mereka tunggu, mereka rancang akan hancur bulan 5 ini. Tuan-tuan yang saya mati. Dan Israel, ekstremis ini telah menyeru untuk hancurkan tahun lepas. Mereka tidak berjaya. Dan mereka akan ulangi setiap tahun. Dan inilah yang berlaku, tuan-tuan. Hamas mengatakan kepada Israel, sekiranya anda runtuhkan bangunan ini, bangunan anda di Palestin akan dihancurkan, synagoga anda. Synagoga anda akan dihancurkan, kami tidak pilihan lain. Ini antara sebab Masjid Aqsa masih berdiri sampai hari ini. Dan mereka jangkakan tahun 67 mereka telah hancurkan. Dan tertangguh setiap masa dan ketika, pada satu masa, Perdana Menteri Israel telah membakar Masjid Aqsa. Namanya Golda Meir, wanita. Perdana Menteri Israel mengatakan, dia buat satu ucapan dalam bahasa Arab, tuan-tuan. Indama akhrana al-Quds, lam anam taladillah. Ketika saya bakar Masjid Aqsa, saya tidak dapat tidur sepanjang malam. Dan saya menjagakan pada pagi itu, kami akan diserang oleh semua umat Islam. Tetapi bila subuh telah menjelang, setenang-tenangnya tidak berlaku apa-apa saja. Dan saya yakin bahawa kami sedang berdepan dengan umat Islam yang sedang tidur. Kata Golda Meir, kami bakar Masjid Aqsa pada tahun 72. Tuan-tuan masih ingat? Masjid Aqsa dibakar habis oleh Golda Meir. Nak test kekuatan Islam. Dan mereka dapat tahu bahawa hanyalah yang berdoa daripada Malaysia. Indonesia berdoa mati, keluar air mata. Tetapi tidak ada tentera yang dihantar. Oleh sebab itu, kami sedang berdepan dengan umat Islam yang sedang tidur dan kami akan tidurkan mereka lagi selama-lamanya dengan TPS. Satunya spot. Dengan spot umat Islam hilang identiti. Masuk stadium pukul 4 petang, keluar tengah malam. Maghrib dan Isyak di Perancis. Ini nasib Islam. Yang kedua, screen. Screen ini kita telah lihat bagaimanakah pengaruh screen dalam berbagai media. Umat Islam tertidur dengan screen. Dan yang terakhir ialah dengan seks. LGBT dengan segala LGBTQAI, mereka tidurkan umat Islam, tuan-tuan. Mereka sedang tidurkan dengan TPS, pemuda-pemuda depan saya ingat. Dan mereka tidurkan dengan spot kita. Dengan spot kita boleh bergaduh dengan jiran kita Indonesia. Itu kita satu bangsa, satu darah dengan mereka. Dan bola sepak menjurangkan kita. Dan kita boleh bergaduh dengan sebab sukan. Sukan yang mereka taja ialah untuk tidurkan kita, tuan-tuan. Dalam konteks ini, mereka ingin meruntuhkan Masjid Aqsa sebab mereka ingin bina Detak Temple di atasnya. Inilah mereka katakan bahawa di sinilah The Wailing Wall ini, mereka mengatakan sebahagian dinding daripada Detak Temple. Dan oleh sebab itu, mereka menangis di sini. Mereka meratap nasib mereka. Dan mereka mengatakan, lambat ataupun cepat, mereka akan bina Masjid Aqsa harus diruntuhkan dan binaan Detak Temple akan dimulakan. Dan inilah gambaran. Mereka menggali pada bawah dengan tujuannya masjid ini akan runtuh di bawah. Dan sekarang di bawah Masjid Aqsa mereka telah runtuhkan ini. Ini 16 meter di bawah Masjid Aqsa mereka sedang runtuhkan dan mereka ada satu kompleks yang besar di bawah ini. Ini foundation kepada Detak Temple dan apabila jatuhnya Masjid Aqsa mereka akan naikkan untuk melekatkan Detak Temple. Dan sekarang mereka sudah membina struktur di bawah Masjid Aqsa yang kita tak pernah tahu pun. Dan sekarang ini ialah daripada sisi barat Masjid Aqsa yang kita lihat sudah ada lubang yang besar. Hanya tunggu masa untuk runtuh seluruh strukturnya. Dan mereka ada struktur baru untuk pembinaan Detak Temple. Dan tuan-tuan, mereka sudah bina sinagog sebagai asas kepada Detak Temple.
Ini dilakukan oleh mereka. Dan sinagog ini berada tepat betul-betul di bawah Dome of the Rock kita. Betul-betul di Dome of the Rock, di atas Dome of the Rock, di bawah adalah sinagog. Dan mereka akan merintah. New World Order akan berpindah daripada New York ke sini. Dan mereka akan menjadikan kerajaan One World Government. Tuan-tuan yang semati. Akhir sekali yang berjuang ialah orang ini. Hanyalah pemuda-pemuda kita yang tidak pernah surrender. Mereka yang telah pergi, yang telah syahid telah ramai. Dan kita ingat hadis inilah sebagai penutup kepada perjuangan kita ini sebab telah lewat. Rasulullah bersabda dalam hadis yang dimakan oleh Imam Ahmad, "Iza fasada al-syam fala khara fikum walan tazal ta'ifatan min ummati mansurun la yadhurhum man khadhum hatta takmasah atau maqam." Apabila rusaknya penduduk Syam, fala khara fikum, tidak ada kebaikan pada kamu lagi. Walan tazal ta'ifatan min ummati, sebahagian akan wujud sebahagian daripada umatku al-mansuri yang Allah berikan pertolongan kepada mereka. La yadhurhum man khadhum, dan tidak ada darurat, tidak ada kesusahan walaupun orang lain tidak menolong mereka. Wala yadhurhum man khadhum hatta takmasah, sehinggalah hari kiamat mereka akan berjuang, tuan-tuan. Rasulullah berjanji ada satu kumpulan yang akan sentiasa berjuang dan mereka tidak ditolong oleh sesiapa, tetapi Allah yang tolong mereka, dan mereka akan terus berjuang sampai hari kiamat. Dan golongan itu golongan yang kecil, tetapi mereka diberikan tolongan Allah. Siapakah mereka? Dan kita percaya sekarang mereka sedang berjuang. Dan inilah, tuan-tuan, sebagai satu permulaan kita di sini. Dan saya minta maaf kalau saya bawa tajuk yang tidak sesuai dengan jemaah di sini. Dan saya ingin semata-mata ingin berkongsi dengan tuan-tuan apa yang berlaku dalam umat Islam sebagai umat Islam sebagai satu jasa. Apa yang berlaku di sana kita juga akan merasa di sini. Dan dengan kata itu saya sudahi dengan bil taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.